Hai, Assalamualaikum kepada semua dan pada Wan Hizam Dewan Hassan. Saya rasa sehat. Kami dari Seksyen 673 ingin membentangkan tentang khidmat masyarakat. Tapi sebelum itu, saya bakal memperkenalkan diri saya. Saya Nur Syafina Syazli selaku pengarah program. Khidmat masyarakat adalah kerja-kerja yang melibatkan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai maklumat yang jelas serta tujuan yang tertentu. Kerja-kerja kemasyarakat bertujuan untuk meringankan bebanan, dapat memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti tertentu. Tujuan khusus ini dijalankan adalah untuk memberi kefahaman dan penghayatan dalam melaksanakan projek yang melibatkan komuniti luas. Oleh sebab itu, pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, diskusi kumpulan, pembelajaran berdasarkan pengalaman melalui aktiviti kumpulan dan semangat sukarelawan. Dalam kursus ini, kami dikendaki merancang, melaksanakan serta membuat laporan berkenaan projek yang kami laksanakan iaitu projek The Homeless Charity. Di story itu, kami perlu menyertai akan melakukan mana-mana program yang melibatkan masyarakat luas seperti yang dimaklumkan oleh bicara kami, Wan Hizam Dewan Hassan. Program ini berhasrat untuk membantu segelintir golongan gelandangan di sekitar Pelabuhan Kelang. Kami berharap dengan adanya projek seperti ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat luar bahawa ramai daripada mereka terpaksa menjadi sebahagian daripada golongan gelandangan. Maka dengan tindakan perhatian yang diambil oleh masyarakat luar sana boleh membantu segelintir golongan gelandangan untuk mendapatkan bekalan-bekalan seharian. Pada 27 Mei 2022, ahli kumpulan kami telah melaksanakan satu projek daripada kami merancang untuk melaksanakan projek untuk menyedarkan bekalan makanan seharian kepada segelintir golongan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi rezeki tidak menyertai kami dan ada beberapa cabaran sebelum menjalankan program ini. Dengan kerjasama pengurus kedai makan Mama Rina di Mero, Parobaya binti Samin atau lebih masyhur dikenali sebagai Mama, di mana beliau bersetuju untuk membantu kami menjalankan projek ini dengan menyumbang dari segi makanan dan juga tenaga. Parobaya juga adalah seorang yang gemar mengedarkan bekalan makanan kepada golongan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur setiap hari Jumaat selepas waktu solat Jumaat. Dengan bantuan Parobaya dalam melaksanakan projek ini, dia mampu memberi sumbangan tenaga kepada kami. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Harisha binti Hafiz Hairul untuk membentangkan tentang penghargaan. Terima kasih kepada Nur Syafina Syazlin selaku pengarah projek ini. Kini saya sebagai bendahari untuk projek ini akan membentangkan tentang perhargaan. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sir Wan Hizam bin Wan Hassan yang merupakan pensyarah mata pelajaran khidmat masyarakat kerana beliau memberi penerangan tugasan dengan terang dan jelas. Beliau juga banyak memberikan ilmu serta nasihat dan bantu kami jika ada masalah semasa menyiapkan kertas kerja dan laporan. Laporan ini tidak akan dapat disiapkan tanpa sokongan dan tunjuk ajar beliau. Seterusnya, ucapan terima kasih kepada ahli kumpulan kami kerana sentiasa memberi kerjasama dan dorongan antara satu sama lain sepanjang melaksanakan program sukarelawan ini tanpa sebarang masalah dan kekangan semasa membuat tugasan ini yang telah memberi inspirasi kepada kami untuk memperbaiki setiap kekurangan. Tugasan ini tidak akan selesai dengan jayanya tanpa bantuan dan dorongan antara satu sama lain. Akhir sekali, selaku pelajar Kolej Politek Marabangi, merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus kedai makan Mama Rina, iaitu Puan Robaya, kerana memberi peluang kepada kumpulan kami untuk turut membantu menolong beliau untuk penyediaan makanan yang perlu diagihkan kepada gelandangan dan sentiasa memberi tunjuk ajar serta nasihat kepada kami dalam menjayakan program khidmat masyarakat ini. Banyak faedah dan pengajaran yang kami perolehi apabila berurusan dengan Puan Robaya dalam menyertai program ini.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah kami hargai, kerana tanpa bantuan dan sokongan mereka semua, tugasan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, saya serahkan kepada Edrina untuk membentangkan tentang objek kami. Okey. Terima kasih kepada Harisha selaku bendahari program. Seterusnya, saya Nur Edrina Syafiqah binti Effendi selaku setiausaha program pada program kali ini. Jadi, saya akan membentangkan objektif-objektif pelaksanaan program. Antara objektif pelaksanaan program adalah membina sasiah yang berdaya saing tinggi, menghargai dan mencintai nilai-nilai budaya bangsa yang relevan dengan perkembangan semasa. Yang kedua, mengeratkan hubungan antara pelajar dan masyarakat luar serta memberi kesedaran kepada masyarakat untuk saling bantu-membantu kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Yang ketiga, dapat mewujudkan sifat kemanusiaan dan pada masa yang sama dapat memupuk nilai-nilai kasih sayang antara pelajar dan juga masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan warga negara yang patriotik, prihatin dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang kelima, memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya hubungan kasih sayang terhadap masyarakat luar. Seterusnya, dapat mendedahkan kepada para pelajar kemahiran kepimpinan serta kerja secara berpasukan. Dan akhir sekali adalah memupuk para pelajar mempunyai kemahiran kreatif dan inovasi, di mana pelajar sentiasa meneroka idea baru, mencadangkan idea yang bernas dan sentiasa merentas halangan serta merebut peluang yang ada. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Aiman Kasha untuk membentangkan tentang maklumat program. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Edrina. Seterusnya, nama saya Nur Aiman Akasha bin Nur Azam selaku AJK Aktiviti. Jadi, saya akan membentangkan tentang maklumat program. Tarikh dan hari pelaksanaan program ialah 27 Mei 2022 pada hari Jumaat. Tempat program pula di Meru dan di sekitar Pelabuhan Kelang. Masa bagi program pula ialah 7 pagi sehingga 7 malam. Seterusnya, bilangan yang terlibat dalam program ini seramai 15 orang pelajar. Dan pengenalan tempat pula ialah Pelabuhan Kelang untuk mengagihkan makanan kepada homeless, dan kedai makan Mama Rina di Meru bagi menyediakan makanan untuk homeless. Dan akhir sekali, bagi maklumat program ialah kumpulan sasaran daripada pelajar Diploma Pengurusan Sukan dari Seksyen 73, pengurus kedai makan Mama Rina dan golongan landangan. So, itu saja daripada saya tentang maklumat program. Seterusnya saya serahkan kepada Faris Aiman untuk membentangkan tentang aktiviti program. Terima kasih kepada Aiman Akasha atas penjelasan berkenaan maklumat program. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan aktiviti sebelum program. Jadi projek khidmat masyarakat di Homeless Charity ini telah dijalankan seramai 15 orang pelajar yang terdiri daripada semua pelajar Seksyen BS 673. Sebelum pelaksanaan program, beberapa perancangan telah diadakan seperti penempatan tempat, anggaran kos dan tempat dan perbelanjaan program serta perancangan aktiviti yang sesuai semasa program dijalankan. Setiap ahli kumpulan memberi pendapat masing-masing dan mencurahkan idea untuk melaksanakan projek ini dengan lancar. Pada era pandemik ini, setiap ahli kumpulan hanya merancang dan bertemu secara atas talian, iaitu melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya, ahli kumpulan merancang untuk membuat pakaian seragam yang perlu dipakai semasa projek dilaksanakan. Maka kesemua ahli kumpulan memberi cadangan untuk membuat baju The Homeless Charity berwarna kelabu. Dengan itu, Nur Harisha sebagai bendahari program, beliau bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan kewangan. Maka dengan ini kami bersetuju untuk mengutip RM29 seorang. Selain itu, lokasi untuk melaksanakan projek ini ialah sekitar Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang adalah salah satu daerah di negeri Selangor. Oleh itu kami bercadang bahawa daerah Pelabuhan Kelang menjadi tempat sasaran untuk menjalankan projek khidmat masyarakat serta dapat membantu segelintir golongan gelandangan untuk mendapatkan bekalan makanan seharian. Seterusnya, antara perancangan awal yang telah kami tentukan seperti berikut, iaitu membuat perbincangan bersama ahli kumpulan dan memilih program yang sesuai untuk dilaksanakan dalam projek khidmat masyarakat. Seterusnya, mengenal pasti semua pihak yang terlibat dalam menjalankan aktiviti tersebut serta meminta kebenaran dari pengurus kedai makan Mama Rina supaya dapat membantu serta memberi sedikit sumbangan dari segi tenaga agar dapat menjalankan program tersebut dengan lancar. Akhir sekali ialah menyediakan kertas kerja program bagi meminta kelulusan dari pensyarah program. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aras Najmi untuk menerangkan penerangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syaman. Jadi semasa program, antara pelaksanaan aktiviti yang telah kami laksanakan ialah pada 7.30 pagi sehingga 8.15 pagi. Sebelum bertolak ke kedai makan Mama Rina di Meru, kami berkumpul terlebih dahulu di RT Bistro di Saudi City. Nur Syafina Syazli sebagai pengarah program, beliau diberikan tanggungjawab untuk memberi sedikit talimat ringkas berkenaan dengan program yang bakal kami laksanakan pada hari tersebut, di mana beliau menekankan faktor utama keselamatan dan juga siasat mengingati untuk menjaga tata tertib semasa menjalankan program di Pelabuhan Kelang itu. Selepas sesi talimat ringkas oleh pengarah program, Nur Edina Syafiqah sebagai setiausaha program mula mengedarkan baju berformular charity kepada semua ahli kumpulan. Pada 8.20 hingga 10.20 pagi yang bergerak ke tempat destinasi, iaitu di lokasi kedai makan Mama Rina di Meru. Masing-masing menaiki kenderaan secara berkumpulan dan ada juga yang menaiki motosikal, iaitu seramai 3 orang sahaja, di mana mereka terpaksa menaiki motosikal disebabkan kekurangan tempat. Tapi mereka tetap menjaga keselamatan semasa di atas jalan raya. Hampir 2 jam kami menempuh jalan yang begitu susah. Akhirnya kami sampai juga ke tempat destinasi yang kami tujui. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Syarul untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Terima kasih Aras ini. Saya Muhammad Syarul Nizamul Osman. Antara aktiviti pelajar Seksyen 73 semasa di kedai Mama Rina, terima kasih Aras. Saya Muhammad Syarul Nizamul Osman. Antara aktiviti pelajar Seksyen 73 semasa di kedai Mama Rina, setibanya kami di kedai makan Mama Rina pada pukul 11 pagi, kami menunggu ketibaan Puan Rubaiyah atau lebih mesra dikenali sebagai Mama dari pulang membeli barang untuk penyediaan makanan yang perlu dibawa ke Pelabuhan Kelang nanti. Sementara pengarah dan pendahari program membeli 100 botol air mineral untuk diedarkan kepada golongan gelandangan. Ketibaan Mama mula kelihatan dengan wajah yang manis lagi ayu, menampakkan beliau adalah seorang yang pemurah dan baik hati. Tidak lama kemudian, semua pelajar Seksyen 73 ada tugas masing-masing untuk memulakan kerja dan menjalankan program kali ini. Pelajar perempuan pula seperti biasa membantu di dapur, di mana ada di antara mereka yang memotong bawang serta menyediakan lauk pauk untuk makan tengah hari. Seterusnya, Puan Rubaiyah dan pelajar Seksyen 73 bertungkus-tungkus untuk penyediaan sajian dan membungkus bekalan makanan tersebut untuk dibawa ke Pelabuhan Kelang nanti. Dengan kerjasama yang erat dan utuh antara semua pelajar Seksyen 73 dan juga Puan Rubaiyah berjaya membungkus sebanyak 50 bungkus makanan dengan cepat dan cekap. Pada jam 12.30 hari, sebelum bergerak ke destinasi seterusnya, Puan Rubaiyah menyediakan makanan tengah hari yang menyajikan nasi putih, ayam masak merah dan udang sambal petai. Lauk yang disajikan oleh beliau menjadi kegemaran semua pelajar. Dengan ini dapat mengelakkan untuk melakukan kerja dengan perut yang kosong. Seterusnya saya serahkan
Terima kasih saudara Syarul. Saya Muhammad Deni Muhammad Adi selaku AJK Aktiviti. Jadi saya akan mengutarakan tentang jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi bermula hingga selesai semua tugasan di Kedai Marina, kami mula bergerak ke Pelabuhan Kelang bagi melengkapkan lagi projek kami dengan jayanya. Begitu banyak cabaran yang kami terpaksa lalui semasa perjalanan ke Pelabuhan Kelang. Seperti mana di mana semasa perjalanan ke sana begitu banyak kenderaan besar seperti lori dan juga kontena. Kami sentiasa saling mengingati untuk pandu berhati-hati dan sentiasa berdoa agar berjauhan dengan perkara yang tak diingini. Lokasi yang kami tujui sudah pun ahli kumpulan kami sampai pada tepat masa dan waktunya. Selepas itu, setiap satu kenderaan membawa 2 beg plastik yang berisi bekalan makanan dan juga air mengikut jumlah bekas makanan telah dialihkan. Dengan cara ini, lebih mudah ahli kumpulan untuk melakukan projek dan pada masa yang sama dapat melengkapkan serta mencapai objektif yang hendak dicapai. Tidak lama kemudian, semua ahli mula bergerak dan menjalankan tugas masing-masing. Akhir sekali, bermulanya pencarian segelintir gerangan di sekitar stesen bas Lama Kelang. Bagi kami mendapatkan ada beberapa warga emas yang tidur di sekitar itu. Melihat wajah yang tersenyum manis lagi ceria membuatkan kami penuh rasa prihatin terhadap mereka. Jadi, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Hikmah untuk membutangkan selanjutnya. Terima kasih. So, terima kasih kepada Lady tadi. So, saya akan terangkan selepas kami magikan makanan kepada gelandangan pukul 4.30 petang hingga 7 malam. So, bekalan makanan yang kami sediakan sudah pun menepasi sasaran kami. Penat adalah tidak terkira setelah melihat senyuman yang diukir oleh gelandangan membuatkan kami tidak rasa penat, bahkan tidak bermakna bagi mereka erti kepenatan dalam program ini. Apa yang kami harapkan hanya balasan dari Maha Pencipta dan dapat membuka mata masyarakat bahawa ada lagi masyarakat yang perlu diberi perhatian penuh. Apabila bekalan makanan sudah pun selesai dialihkan, semua ahli kumpulan berkumpul semula di stesen bas Lama Kelang, di mana di situ adalah tempat permulaan kami menjalankan projek. Apabila berbincang, kami perlu ke Meru semula untuk membawa pulang Puan Robaya ke kedainya. Disebabkan Puan Robaya mengikut sama, semua ahli kumpulan bergerak ke kedai makan Marina semula. Semasa dalam perjalanan, pelbagai cerita yang cuba mereka sampaikan, sehingga ada yang di antara mereka sesat jalan dan ada yang juga kehabisan minyak kereta. Begitu banyak hujan yang kami tubuhi demi menjalankan projek The Homeless Charity ini. Hampir sejam setengah kami di atas jalan dengan panas mentari yang mencacak dan muka yang kepanatan memberi senyuman kepada gelandangan terus sunyi sepi semasa perjalanan membawa pulang Puan Robaya. Apabila sampai ke destinasi seterusnya, semua ahli kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Robaya kerana sudi bekerjasama dengan kami dan sentiasa memberi sokongan untuk menjadikan projek ini. Begitu besar pengorbanan beliau sehingga tanpa meminta sedikit wang saku untuk menyediakan makanan itu tadi. Begitu besar hati beliau melakukan kerja amat seperti ini. Sesi bergambar bersama Puan Robaya bermula. Dengan raut wajah ahli kumpulan kepenatan memberi senyuman kepada orang yang terpilih. Mereka tetap senyum sehingga menampakkan ruang gusi mereka. Ahli kumpulan kami semuanya hebat belaka. Mereka mampu menyorokkan kepenatan mereka di sebalik senyuman yang diukir. Selesai sesi bergambar, tidak lupa akan pesanan Puan Robaya sebelum kami beredar, di mana beliau memesan agar sentiasa berhati-hati ketika di jalan dan selamat sampai ke destinasi seterusnya. Dan tidak melupakan juga, jika kalau kami ingin melakukan lagi kerja amal seperti ini, jangan lupa terus menghubungi beliau. Kerana Puan Robaya sudah menerima apa sahaja kerja amal yang ingin kami lakukan nanti. Tidak lama kemudian, semua ahli kumpulan kelaparan dan kepenatan. Maka kami merancang untuk pergi ke sebuah kedai makan petang dan menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Raut wajah mereka yang kepenatan tampak lebih jelas selepas selesai semua kerja harian petang tadi. Kelaparan yang tidak boleh dibawa tepi terus membawa bekalan isi perut sebelum pulang ke Bali. Selesai. So, saya
serahkan kepada Ikmaluddin tentang selepas program. Terima kasih kepada Muhammad. Saya akan membacakan tentang aktiviti khidmat masyarakat Dewan Syariki. Dalam pelaksanaan program ini dapat dilihat dalam merealisasikan objektif program dan pada masa yang sama dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari secara teori dan dipraktik secara praktikal. Kami akan melaksanakan beberapa perkara selepas menjalankan projek itu. Kami telah menyusun semula bahan bukti dan telah diambil di mana gambar serta video yang direkam sepanjang program itu berlangsung agar lebih tersusun. Ini bagi memudahkan semua pihak untuk menilai bahan bukti yang telah kami susun mengikut susunan yang betul, iaitu sebelum, semasa, selepas aktiviti itu berjalan. Selepas program tersebut, kami dapat mengetahui apa itu matlamat sebenar program ini, apa tujuan program ini dibuat dan apa objektif kita buat program ini. Ini kerana hal ini sangat penting bagi menjalankan program ini, di mana tanpa matlamat maka tidak siaplah objektif program ini dijalankan. Membincangkan tentang pelaksanaan aktiviti yang dilakukan dan rakaman pembidangan, seperti berbincang tentang aktiviti yang telah dilakukan sebelum ini. Adakah ianya berjalan dengan lancar atau tidak, dan rakaman yang telah dilakukan jelas atau kurang jelas. Sepanjang program dijalankan, ahli-ahli sangat memberi kerjasama dan bertolak ansur bagi menjayakan program tersebut. Ini dapat membantu sedikit sebanyak masa program tersebut agar berjalan dengan lancar. Ini seterusnya saya serahkan kepada Muhammad kepada Edwin untuk membetulkan tentang masalah. Okey, terima kasih kepada Ikmaluddin atas penerangan tersebut. Okey, seterusnya saya Muhammad Aizidin Bermakna selaku editor aktiviti. Okey, terdapat dua masalah yang kami perlu hadapi dalam program ini. Masalah yang pertama adalah kelakuan seorang pelajar yang tiada tanggungjawab dalam program ini. Kami terpaksa membuang pelajar yang tidak dapat memberi komitmen dalam pelaksanaan program ini. Okay, masalah yang kedua adalah penukaran tempat program pada sehari sebelum program perlu dilaksanakan. Okay, dengan pertolongan Puan Rubaiyah, akhirnya kami dapat lokasi baru untuk melaksanakan projek khidmat masyarakat kami. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Dana Iman dan Amir untuk memudahkan tentang manfaat yang dapat diperoleh daripada projek khidmat masyarakat kami. Terima kasih Saudara Aizudin. Jadi saya Muhammad Iman selaku editor aktiviti ingin memberikan manfaat serta kebaikan yang diperoleh daripada program ini. Seperti kita tahu, aktiviti khidmat masyarakat semakin berkembang dan mendapat perhatian umum pada masa kini dan juga menjadi perkara signifikan kepada institusi-institusi pengajian tinggi. Program ini merupakan platform terbaik di mana dapat merapatkan jurang di antara dua pihak, iaitu universiti dengan masyarakat. Manfaat yang diperolehi semasa melaksanakan program ini ialah yang pertama, membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan, pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang akan diperolehi. Seseorang individu akan didedahkan kepada cara berkomunikasi dengan lebih empati, menguruskan logistik dan sebagainya. Mereka akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Persis kata mutiara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seterusnya, yang kedua ialah dapat meningkatkan kepuasan diri. Dalam usaha mencapai kepuasan dan kegembiraan dalam hidup, kami perlu mempunyai matlamat serta tujuan yang jelas. Dengan menghulurkan bantuan, kami dapat meningkatkan rasa kepuasan dalam diri masing-masing, di mana seorang akan merasa gembira apabila membuat orang lain gembira. Dengan meluaskan happiness vibe
Ini secara tidak langsung ia juga dapat merangsang minda untuk lebih cergas, dan yang mana ia sangat penting pada kami sebagai pelajar yang berkejaya. Yang ketiga ialah dapat belajar menghargai kehidupan. Dengan adanya aktiviti kemasyarakatan seperti ini dapat mengajar kita untuk memahami dan menghormati sesama manusia. Proses interaksi semasa melakukan aktiviti masyarakat dapat menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Bukan sahaja kita memperolehi pengalaman, bahkan kita dapat membantu meringankan beban bagi orang yang memerlukan. Seterusnya, saya serahkan kepada Amir untuk membentangkan manfaat seterusnya. Terima kasih Daniel Iman untuk penjelasan anda tentang manfaat yang kita peroleh dari projek khidmat masyarakat ini. Seterusnya saya akan terangkan manfaat yang lain. Yang seterusnya, manfaat yang terdapat daripada projek khidmat masyarakat Gendangan ini ialah dapat meningkatkan martabat sebagai orang Islam. Sebagai umat Islam, sikap baik hati dan suka tolong-menolong amat diperlukan dalam agama, terutamanya memberi makan kepada orang susah. Manfaat seterusnya mewujudkan nilai kemanusiaan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, bukan sahaja dari segi memberi makanan atau minuman, tetapi dengan cara layanan kita kepada mereka. Manfaat yang lain mendapat pengajaran dari segi pengorbanan. Sebagai contoh, semasa menjalankan program, semua ahli kumpulan sanggup meredah panas terik mentari di petang hari untuk sampai ke destinasi dan semasa mencari keledangan di pelusuk lorong. Selain itu, dari aspek wang ringgit, di mana di antara mereka sanggup mengeluarkan kos dan modal sendiri bagi menjayakan lagi program tersebut. Manfaat lain ialah dapat mengembangkan bakat. Dalam melaksanakan program khidmat masyarakat ini, kami dapat mengembangkan lagi potensi diri dan pengalaman dari sudut kepimpinan, kemahiran komunikasi dan bekerja secara berkumpulan dalam satu organisasi. Manfaat yang terakhir ialah mengeratkan silaturahim. Merapatkan jurang silaturahim antara sesama pelajar serta dapat mengenali diri masing-masing dengan lebih akrab. Berkongsi keriangan dan kesedihan bersama menjadi diri masing-masing lebih nampak bagaimana ujian yang dilalui. Itu saja manfaat yang dapat daripada projek ini. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Wan Aziz Shah untuk membentangkan tentang cadangan untuk projek khidmat masyarakat ini. Terima kasih kepada saudara Daniel Iman dan Amin Azmi atas pembentangan manfaat sebentar tadi. Saya, Wan Aziz Syam Ikepan Dewan Zarawi, ingin membentangkan tentang cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kepada pelaksanaan program yang dijalankan sekitar Pelabuhan Kelang, kumpulan kami menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan. Antaranya adalah mewawarkan kepada pihak berwajib atau sukarelawan mengenai kawasan-kawasan yang menjadi tempat hangat bagi setengah golongan gelandangan di sekitar Pelabuhan Kelang. Dengan usaha ini, dapatlah kita membantu sedikit informasi atau keadaan yang berlaku di sekitar Pelabuhan Kelang yang sedang kami bantu keswari. Khususnya, kawasan di sekitar bank, klinik dan juga sekitar bawah jambatan di mana tempat seperti ini menjadi tempat hangat bagi segelintir golongan gelandangan. Maka, pihak berwajib mesti turun padang untuk melihat keadaan sebenar golongan gelandangan di sekitar Pelabuhan Kelang tersebut. Sebagai contoh, semasa kami melaksanakan program The Homeless Charity, ramai gelandangan yang meminta sedekah demi kelangsungan hidup di samping dapat menampung mereka untuk kehidupan seharian. Situasi lain, ada yang bawa anak sekitar umur 3 tahun di mana ibunya meminta sedekah di hadapan bank demi mengisi perut si anak yang kecil. Maka, dengan adanya bantuan dari pihak berwajib maupun sukarelawan dapat menampung mereka demi kelangsungan hidup. Dengan cara ini, dapatlah mengurangkan golongan gelandangan di sekitar Pelabuhan Kelang. Ingat, selama mana kamu masih berdiri, cuba untuk hulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh atau memerlukan. Yang kedua adalah membawa pakaian terpakai untuk diberikan kepada golongan gelandangan. Seperti yang kita ketahui bahawa golongan gelandangan ini tiada tempat tinggal dan juga tiada perkara lain untuk ditukar setiap hari. Sebagai contoh, semasa menjalankan program di sekitar bank, ada seorang warga India yang berpakaian seperti tidak berpakaian, di mana warga India tersebut hanya membalut badannya dengan sepihan kain, lilitan besi dan ada juga sepihan plastik yang menjadi sebagai pakaian seharian. Sungguh runtuh hati ini melihat keadaan sedemikian rupa. Dengan cara ini,
dapatlah membantu sedikit mereka mencerikan hidup. Air kata daripada saya, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya yang lain. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Erik Najwan untuk membentangkan tentang kesimpulan. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Wan atas pembentangan itu tadi. Okey, baik semua. So, kesimpulan yang kita dapat daripada program khidmat masyarakat yang telah kita anjurkan pada 27 Mei yang lalu, yang bertajuk The Homeless Charity, iaitu aktiviti menyerahkan ataupun membantu para gelandangan dekat kawasan Meru, Kelang, Selangor. Jadi apa yang kita dapat daripada aktiviti ini adalah ianya memberi kami pengajaran dan juga pengalaman yang amat bermakna sekali. Contohnya, kami dapat mengenali ertinya sifat keprihatinan, keprimanusiaan dan kesaksamaan yang lebih praktikal, iaitu kami sendiri yang melakukan perkara tersebut. Maka dengan ini saya berharap supaya banyak lagi aktiviti tolong-menolong seperti ini dilakukan di luar sana selepas ini. Jadi akhir kata daripada saya, izinkan saya untuk mengungkapkan serangkap pantun. Pergi merantau berbatu-batu, hijau-hijau daun suji. Mari kita saling membantu. Itulah tanda akhlak terpuji. So, itu sahaja daripada saya dan daripada kami semua. So, sekian, terima kasih.